Okey, seterusnya dalam genetic inheritance, kita akan bincangkan berkenaan type of inheritance that deviates from the Mendelian inheritance. Okey, kita ada 6 type of inheritance yang deviate, iaitu codominant, incomplete dominant, multiple allele, polygenic inheritance, linked genes dan juga sex linked genes. Alright. Okey, kita tengok inheritance yang pertama iaitu codominant alleles, right? Okay, apa yang dimaksudkan dengan codominant allele ni adalah apabila dua alel yang berpasangan adalah dalam keadaan dominant, right? Okay, normally, previously, contohlah ini adalah gene A, so kita ada alel dominant dan juga alel resesif, kan? Right. Tetapi dalam keadaan codominant ni, kedua-dua alel yang terlibat adalah dominant. Tetapi keadaan itu ketara untuk keadaan heterozygous. Especially bila kita lihat kepada satu contoh yang common menerangkan tentang codominant alel iaitu MN blood group, the human blood group, right? Okay, so dalam keadaan codominant allele ni, dalam generasi yang kedua, kita akan dapati phenotypic ratio dia adalah 1:1. Nanti kita akan tengok macam mana phenotypic ratio 1:1 ni diperolehi. Right, ini adalah berkenaan dengan MN blood group. Okay, MN blood group mempunyai 3 jenis blood group iaitu blood group M, blood group N, blood group MN. Okay, di mana MN blood group ni dikawal oleh dua alel iaitu alel M dan juga alel N. Di mana alel M dan N ni adalah dominant, maknanya kedua-duanya dominant. So sebab itu, kalau dalam keadaan genotype MM, of course lah, individu tu akan mempunyai blood group M. Kalau dalam keadaan genotype NN, so blood group N. Tetapi dalam keadaan hetero ni, means genotype M dan N di mana dalam body itu mengandungi alel M dan N. Apa yang kita akan dapati, individu itu akan mempunyai blood group MN. Kenapa berlaku keadaan ini? Sebab kedua-dua alel itu adalah dominant. Right. Okay, ini contoh genetic diagram yang melibatkan MN blood group. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Kita ada parent berdarah M, so of course lah dia punya genotype MM, and then pasangan dia berdarah N, dan dia punya genotype adalah NN. Kita turunkan gamet, right, and apa yang kita boleh tengok dalam first generation, kesemua anak mempunyai genotype MN, hasil gabungan alel daripada parents pertama yang berdarah M dengan parents yang kedua berdarah N, right? And then kesemua offspring dalam generasi yang pertama juga mempunyai darah MN, right? Phenotype ratio 1:1 belum dapat dilihat dalam generasi yang pertama, so kita perlu teruskan lagi genetic diagram kita sehinggalah second generation. So kita akan jalankan self cross, parents MN akan cross dengan parent MN juga, dan kita turunkan gamet M, N, sama juga untuk pasangan dia M dan N, right? So apa yang kita akan dapat lihat dalam second generation, right, offspring yang dilahirkan mempunyai genotype MM satu, genotype MN dan juga genotype NN. Di mana bila kita tengok phenotype dia, alright, satu mempunyai blood group M, dua mempunyai blood group MN dan satu blood group N. Itu yang kita katakan phenotype ratio dalam second generation dalam keadaan codominant ini adalah 1:1. Right, and then bila kita tengok genotypic ratio dia adalah 1MM, 2MN dan 1NN. Right. Okay, seterusnya kita tengok incomplete dominance. Incomplete dominant ni adalah keadaan alel dominant yang sepatutnya fully express dia punya phenotype, tetapi dia tidak completely dominant. It's not fully dominant.
So bila dia nak fully dominant, dia hanya express separuh daripada dominant phenotype yang sepatutnya dia express. Right, cuma keadaan ini akan wujud dalam keadaan heterozygous. Apa yang berlaku dalam keadaan heterozygous? Individu yang dalam keadaan heterozygous yang melibatkan incomplete dominant allele ni, dia akan mewujudkan phenotype intermediate. Right? Apa yang dimaksudkan sebagai phenotype intermediate? Kita tengok contoh dalam gambar ni. Kita tengok parents dia warna merah. Parents dia yang kedua warna putih. Sepatutnya, anda katalah warna merah itu adalah dominant phenotype, anak dia mestilah berwarna merah. Itu kalau berdasarkan Mendel kan. Tetapi dalam keadaan ini kita dapati anak dia tak warna merah dan tak warna putih, tapi mempunyai warna yang baru, iaitu warna pink. So pink inilah yang kita pakai sebagai intermediate phenotype. So intermediate phenotype ni biasanya akan exist dalam keadaan incomplete dominant allele. Right. So biasanya keadaan ini jelas dalam contoh bunga untuk snapdragons. Right. So kita tengok contoh genetic diagram untuk bunga snapdragon ni. So untuk mewakili gene dan alel for the flower of the snapdragon, kita gunakan huruf C dan juga R lah. Di mana C, R besar ni akan sepatutnya akan menyebabkan warna merah, dan juga C, W ni akan membawa warna putih lah, white. Tapi apa yang berlaku, CR ini adalah incomplete dominant. Alright. So parents yang pertama, kita akan crosskan antara pokok snapdragon berbunga merah. So pokok itu mempunyai genotype CR. And then kita crosskan dengan pasangan dia yang mempunyai bunga putih, di mana genotype dia adalah CW. Right, dan gamet yang dihasilkan adalah CR untuk parents yang pertama dan CW untuk pasangan dia. And bila kita lihat dalam first generation, kita akan dapati semua anak dia mempunyai genotype CRCW, dan dalam keadaan phenotype semuanya berwarna pink. Right, so ingat pink itulah phenotype intermediate. Alright. So kita teruskan lagi genetic diagram kita sehinggalah kita memperolehi second generation. So what we have to do, kita akan self crosskan F1. So kita akan crosskan antara CRCW dengan CRCW, dan kita akan turunkan gamet CRCW, and then kita akan dapati dalam second generation offspring yang terhasil mempunyai 4 genotype. Yang terbentuklah. Yang pertama CRCR, CRCW, CWCW. Di mana genotype ini akan mewujudkan phenotype 1 red, 2 pink, 1 white. So di sinilah yang dikatakan dalam teori tadi, bila melibatkan incomplete dominant allele dalam generation yang kedua, biasanya phenotypic ratio yang kita akan dapat lihat adalah 1:1. And when we go to the genotypic ratio pun sama. Dalam second generation ni, offspring dia berkeperangkalian mempunyai 1 genotype CRCR, 2 CRCW dan 1 CWCW. Right. Itu berkenaan dengan incomplete dominant. So kita tengok inheritance yang terusnya, iaitu multiple alleles. Right. Multiple alleles ni keadaan di mana biasanya satu gene, contoh gene A, akan ada 2 alternative form of allele saja kan. A dominant dengan A recessive. Tapi dalam keadaan multiple alleles ni, alright, satu gene tu dia mempunyai lebih daripada 2 allele. Right, keadaan ini jelas kepada gene yang mengawal ABO blood group, di mana gene yang mengawal ABO blood group adalah gene I, di mana gene I ni dia ada 3 keberangkalian alel, iaitu IA, IB, IO. Nampak?
inilah yang dikatakan sebagai multiple. Sebab ada 1, 2, 3 instead of 1, 2 sahaja dalam keadaan yang biasa. Right. Okay, so untuk menerangkan multiple allele ni, okay, paling mudah kita akan gunakan ABO blood group lah. Okay, yang you all kena tahu, antara 3 allele yang terlibat dalam penentuan ABO blood group, okay, allele IA dan IB ni adalah dominant. Right, manakala allele IO ni adalah recessive. Okay, so sebab tu bila kita tengok gabungan allele-allele tu, right, okay, kalau individu tu berdarah A, keberangkalan genotype dia adalah IA-IA ataupun IA-IO. Okay, kalau IA-IA ni jelaslah dia berdarah A. Kenapa? Individu yang mempunyai genotype IA-IO juga mempunyai darah A, sebab awak kena ingat allele IO itu adalah recessive. Untuk individu berdarah B pun sama, okay, genotype possible yang ada adalah IB-IB dan juga IB-IO. Dan untuk individu berdarah AB, genotype dia hanyalah IA-IB, dan individu berdarah O, okay, genotype dia adalah IO-IO. Berkenaan dengan multiple alleles tadilah. So, dan seterusnya adalah polygenes. Okay, polygen ni mudah saja. Okay, polygen adalah keadaan bila sesuatu karakteristik tu dikawal oleh banyak gen. So, dalam contoh skin colours ni lah, right? Skin colour kita, okay, dikawal oleh 3 gen, iaitu gen A, gen B, gen C. So, more than 2, right? So, kita tahu bila melibatkan banyak gen, so combination of allele tu pun akan jadi pelbagai. Okay, so bila combination of allele tu pun pelbagai, so phenotype yang kita boleh nampak pun juga akan pelbagai. Okay, sebagai contoh lah, kalau lah genotype dia adalah A, B, B, C besar, so most probability individu tu mempunyai skin colour yang sangat gelap. And andai katalah individu tu mempunyai genotype A, B, C yang the recessive one, so kemungkinan besar individu tu is very fair. Right? And kalaulah individu tu mempunyai heterozygous condition for the all genes, right? So, kemungkinan dia mempunyai, okay, intermediate phenotype, mungkin kulit sawo matang. Right? So, dengan kepelbagaian gabungan allele ataupun genotype dia, so dia akan expresskan kepelbagaian skin tone colours, right, di dalam humans. From previous class kita dah discuss monohybrid, kita dah discuss dihybrid, and then a list of crosses that deviates from Mendel's law, macam codominant allele, incomplete dominant allele, polygenes, multiple alleles, right? Okay. So another crosses yang kita kena tahu adalah berkenaan dengan linked genes dan juga sex linked genes. Right, di mana linked genes dengan sex linked genes juga adalah antara crosses that deviates from Mendel's law. Okay, so untuk linked genes ni yang kita akan tengok, okay, macam mana crosses yang melibatkan the hybrid linked genes. Alright, kita akan tengok macam mana bila keadaan linked genes ni mengalami test cross, mengalami self cross, and then kita juga akan tengok, okay, contoh genetic diagram yang melibatkan sex linked genes. Alright, okay. Okay, so apa yang kita boleh katakan dengan linked genes ni adalah keadaan bila dua atau lebih genes located on the same chromosome. Okay, for example, kalau kita tengok gambar yang saya bagi ni, pada kromosom ni ada gen A, ada gen B. Nampak? Itu maksud dia linked genes. Okay, 2 or more genes located on the same chromosome. Alright. The linked genes do not separate during meiosis. Maksudnya linked genes tu kalau dia berada pada kromosom, contoh berada pada kromosom biru tu, dia akan kekal berada di kromosom biru. Tetapi kita tahu dalam proses meiosis pada peringkat profase 1,
Okay, satu proses yang kita panggil sebagai crossing over berlaku. So bila crossing over berlaku ni yang nampak dekat sini, so sebahagian daripada genes akan berpindah ke bahagian kromosom yang lain. Di situlah berlaku separating of the chromosome during the crossing over. Right. Okay, so ini adalah gambaran keadaan dihybrid di dalam link genes dengan dihybrid yang kita bincang masa kita bincang Mendel. Right. Kalau korang tengok, kedua-dua adalah dihybrid. Maksud dihybrid melibatkan dua gene. Okay, means melibatkan dua karakteristik. Kalau kita tengok bahagian sini, kita ada gene A, kita ada gene B. Dekat sini pun sama. Kita ada gene A, kita ada gene B. Tapi, kalau you all tengok, di sini, cara penulisan genotype dia adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil. Sedangkan dekat link genes, cara penulisan genotype dia berbeza tau. Kena hati-hati. Di mana untuk link genes kita akan tulis A besar, B besar, slash A kecil, B kecil. This is how to write genotype untuk link genes. Tapi kedua-duanya adalah dihybrid. Cuma dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan link genes. Okay. So bila kita gambarkan dalam keadaan kromosom, dihybrid Mendels, dia akan melibatkan 1, 2, 3, 4 kromosom. Manakala kalau melibatkan dihybrid link genes, dia hanya melibatkan 2 kromosom sahaja. Kerana pada satu kromosom tu ada 2 genes. Gene A dan juga gene B. Dan bila pembentukan gamet berlaku, ini adalah possible gamet yang terbentuk. Right, kita ada kalau untuk dihybrid kita ada A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Padahal ini adalah keberantekalian gamet yang terhasil dalam keadaan dihybrid link genes. Ini sekadar pengenalan lah membezakan link genes dihybrid dengan dihybrid Mendels. Right. The next proses yang deviate daripada Mendels law adalah sex linked genes. Right. Apa yang dimaksudkan dengan sex linked gene ni yang seperti yang you all sedia maklum, for example kita ambil humans lah yang kita ada 46 kromosom, right? But all these 46 kromosom dalam kita punya cell, they are stay in dua macam ni, right? Sebab tu instead of we said we have 46 chromosome, we also can say humans have 23 pair. Maksud one pair, second pair, third pair, nampak? Sehinggalah pair yang ke-23. Another things yang you all kena tahu tentang pasangan-pasangan kromosom ni, pasangan kromosom nombor 1 sehingga nombor ke-22 ni yang kita panggil dia sebagai autosom. Right, maknanya kromosom-kromosom yang kita cerita sebelum ni, masa kita bincang dihybrid, masa kita bincang monohybrid, multiple allele, codominant, incomplete dominant polygene and the link genes tu yang semuanya berlaku antara kromosom nombor 1 sehingga kromosom nombor 22 pada autosom. Because yang seterusnya kita nak bincang ni adalah sex linked genes hanyalah merujuk kepada kromosom nombor 23 sini. Right? Sama ada kromosom nombor 23 kita tu macam ni ataupun kromosom nombor 23 kita tu macam ni. Sebab kita tahu kromosom nombor 23 menentukan kita punya gender, sama ada kita seorang perempuan ataupun lelaki. If badan kita if kita ni perempuan, so kita punya kromosom nombor 23 begini, mengandungi 2 kromosom X. Kalaulah kita seorang lelaki, kita akan dapati kromosom nombor 23 kita adalah begini, XY. So yang kita nak bincang sekarang ni adalah
merujuk kepada kromosom X dan juga kromosom Y sahaja. Sebab tu kita panggil sex-linked genes. Right. Okay, so inilah kalau kita tengok saiz kromosom seks Y adalah lebih kecil berbanding dengan saiz kromosom X. Okay, so sex-linked gene yang kita boleh katakan genes that located carried on sex chromosome. Maksudnya gene-gene contoh yang ada pada sex kromosom itu yang dikatakan sebagai sex-linked genes. Okay. So another thing simple lah. Kalau perempuan XX, kalau lelaki XY. Okay, one thing yang you all kena tahu. X chromosome ni always carries a sex-linked gene. Manakala Y chromosome ni jarang carry the sex-linked gene. Maknanya kromosom Y ni jarang dia membawa linked gene. Sebab dia punya size is small berbanding dengan saiz kromosom X yang lebih besar. Maksudnya kalaulah pada perempuan ni, possibility sex-linked gene wujud adalah lebih tinggi. Kerana kalau pada lelaki, sex-linked gene tu hanya wujud pada kromosom X ni saja. Pada kromosom Y ni tidak ada linked genes yang penting, yang boleh dibawa bersama oleh kromosom Y. Okay, that's why orang lelaki ni, males, always suffers from the effect of X-linked gene disease more often than female. Maksudnya, kalaulah penyakit genetik tu dibawa oleh kromosom X, orang lelaki ni mudah untuk dijangkiti berbanding dengan orang perempuan. Kenapa berlakunya keadaan begitu? Right. Kita tengok keadaan sex-linked genes kita ni. Okay. One thing yang korang kena tahu, penyakit-penyakit genetik ni yang biasanya dibawa oleh allele resesif. A kecil ke, B kecil ke. Right. So kita tahu konsep. Untuk allele resesif tu dia express dia punya phenotype. Contohlah penyakit tu boleh gene itu boleh menyebabkan penyakit. Dia mesti hadir dalam keadaan homozygous resesif. Kita ambil contoh hemofilia ni. Untuk mengawal keadaan hemofilia ni, kita gunakan huruf H. Untuk mewakili jin yang menyebabkan hemofilia. Right. So kita ada dua keberangkalian. Keadaan kromosom X. Sama ada X H besar, nampak? Maknanya pada kromosom X itu membawa jin H besar, di mana individu yang ada keadaan begini, X H besar ni dia normal. Maksud normal, dia tak menghidap hemofilia. Satu lagi possible allele adalah X H kecil. Biasanya kalaulah individu tu membawa kromosom X itu membawa H kecil, keberangkalan dia akan menghidap penyakit hemofilia. Right. Lelaki Y dia tu tak ada fungsi apa-apa lah, sebab penyakit genetik seperti yang kita maklum tadi kebanyakannya dibawa oleh kromosom X. Alright. So kita ada beberapa keberangkalian gabungan genotype yang sebagai contoh kalau perempuan kita ada X H besar, X H besar kan. Kita ada perempuan yang genotype dia X H besar, X H kecil, dan juga perempuan yang genotype dia X H kecil, X H kecil. Right. Dengan bukan anggapan sebenarnya, dengan kita maklum bahawa penyakit hemofilia ni disebabkan oleh allele resesif, so kita tahu individu yang dalam keadaan homozygous resesif begini sahaja yang akan menghidap hemofilia, nampak? Sedangkan individu yang mempunyai genotype XH besar ni dia akan normal. Tetapi perempuan dia ada satu lagi possibility, iaitu carrier.
Right? Kenapa dia katakan dia sebagai carrier? Dia sihat. Individu yang XH besar, XH kecil ni, dia sihat. Tidak menghidap hemofilia. Tetapi dalam badan dia tu, ada alel yang boleh ataupun ada jin yang boleh menyebabkan berlakunya hemofilia. Maksudnya, keberangkaian individu yang carrier ni untuk melahirkan anak-anak yang mengidap hemofilia is high. Sebab itu kalau you all pernah dengar, orang selalu mitoskan perempuan ni penyebab penyakit genetik. Dia sebenarnya menerangkan separuh jalan. Dia kata penyebab, bukan penyebab. Sebab perempuan ni ada status carrier. But kalau penyakit genetik tu adalah daripada ayah dia nampak, mak dia normal, takkanlah nak kata mak tu juga penyebab. Terang-terang kromosom X yang membawa alel resesi tu daripada ayah dia. Right? Tu tetaplah maknanya penyakit tu ayah dia yang punca. Cuma yang selalu dia orang sebut perempuan ni penyebab penyakit genetik sebab dia tahu bahagian sini je. Dia kata perempuan ni boleh jadi carrier. Memanglah. Okay? Right. So, tapi lelaki ni dia dua je keberangkalian. Sama ada dia normal ataupun dia memang berpengidap. So dia tidak ada hetero, dia tidak ada carrier. Itu yang dia orang kata lelaki ni bukan pembawa penyakit genetik. But if the fathers is hemophilic, right, kalau dia kahwin dengan mak yang carrier ni, possibility dia untuk melahirkan anak hemophilic is very high. So penyebab siapa? Dua-dualah penyebab dia, ayah dan juga mak dia. Right. So itu yang korang kena tahu. Cara penulisan untuk sex linked genes. Right. Okay. So untuk sex linked gene ni yang kita akan bincangkan tentang hemofilia. Alright. So kalau you all tengok, hemofilia ni adalah keadaan dalam humans di mana dia ada masalah dalam blood clotting lah. Alright. Dia akan menyebabkan pendarahan yang berterusan. Alright. So another example of sex linked gene disorder adalah colorblind. Kena ingat. Maknanya kalau soalan tu lah, dia cerita-cerita this is about the hemophilia. This is about the color blindness. Automatically, dalam kepala kita, dia adalah sense gene dan genetic diagram yang kita kena buat adalah genetic diagram yang merujuk kepada sex linked gene. Right. So this is genetic diagram yang melibatkan sex linked gene. Kita ada dua keadaan. Kita tengok kotak yang sini dulu. Di sini dia tunjuk macam mana seorang mak yang menghidap hemofilia berkahwin dengan seorang lelaki normal. Kita tahu mak yang menghidap dia punya genotype XH kecil, S kecil. Dan ayah dia normal, XH besar, Y. Right, so inilah. Then kita turunkan gamet. Maknanya mak dia possibility menghasilkan gamet SH kecil. Alright. Tetapi ayah dia ada dua keberangkalian lah. Sama ada XH besar ataupun Y. Okay, so bila fertilization berlaku, kita akan dapati keberangkalian anak-anak yang dihasilkan adalah XH besar, XH kecil. Nampak? Right? Anak carrier. Dan satu lagi keberangkalian anak yang dihasilkan adalah anak XH kecil Y. Anak lelaki yang menghidap hemofilia. Sebab itu anak lelaki mudah dijangkiti oleh penyakit. Sebab dia akan mewarisi kromosom X daripada mak. Tetapi dia mewarisi kromosom Y daripada ayah. Sebab tu dia jadi lelaki. Itu satu keadaan. Kita tengok keadaan kedua. Mak dia normal. Kahwin dengan ayah yang mengidap hemofilia. Ni mak, ni ayah. So ni gambar mak, XH besar. Ni gambar ayah, XH kecil, Y. So bila kita fertilizekan gambar-gambar mak dengan ayah ni, kita akan melahirkan anak perempuan yang carrier, XH besar, XH kecil, dan kita akan melahirkan anak lelaki yang normal. Right. Okay. So itu dua keberangkalian ataupun dua keadaan crossing yang melibatkan
keadaan hemofilia. Okay. Di dalam keadaan sex-linked genes. Right. Okay ya. So itu semua yang korang kena tahu tentang linked genes dan juga sex-linked genes. Right.